mungkin ada berlainan, mungkin 2021 point 5, point berapa yang ada beza. Okay. Ya, setiap bulan dia ada update sikit-sikit, dia ada update. So update ni perbezaannya tak jauh sangat. Mungkin ikonnya lain sikit, ataupun features pun lain sikit saja. Space-nya lebih kurang sama. Okay, yang saya biar 2021, okay, buka Illustrator dulu. Untuk Illustrator, kegunaannya, Illustrator boleh buat jenis printing. Contohnya brochure, flyer, poster, dan lukisan vektor. Contohnya kartun. Okay, semua lukisan dan logo design buat dalam Illustrator. Okay, itu semua tujuan untuk Illustrator. Dan perbezaan di antara Illustrator dengan Photoshop. Di antara Illustrator, Photoshop. Okay, sekarang saya ada buka satu Illustrator dan satu lagi Photoshop. So top left boleh nampak PS untuk Photoshop, AI untuk Illustrator. Okay, dua-dua software ni lebih kurang sama. Hanya Illustrator lebih kepada vector dan Photoshop kepada bitmap ataupun pixel. Okay, dalam Illustrator saya boleh buat hasil Illustrator saya boleh typing. Dan buat satu shape. Ini Illustrator. Photoshop pun sama. Sama. Ini Photoshop. Ini Illustrator, dua-dua pun sama. Tetapi dalam Photoshop apabila zoom boleh nampak pixelate. Ini pixelate. Dia tak sesuai untuk buat curve. Okay. Kalau Illustrator tak sama. Illustrator walaupun kamu zoom berapa besar pun dia nampak smooth. Okay, ini Illustrator. Berbanding dengan Photoshop. Photoshop dan Illustrator. Itu bezanya. Oleh itu dalam Photoshop tak sesuai untuk membuat typing dan tak sesuai untuk membuat logo, tak sesuai untuk lukis kartun dalam Photoshop. Walaupun boleh, tapi tak sesuai. Sebab apabila lukis, dia akan jadi macam ni. Okay. Kalau saya buat printing, saya buat printing name card, saya buat semua dalam Photoshop, typing semua dalam Photoshop. Apabila print keluar, dia akan jadi macam ni. Apabila saya zoom, boleh lihat macam ni. So, lagi baik buat dalam Illustrator. Okay. Illustrator okey je. Tanya. Photoshop lebih kepada photo editing ataupun membuat efek. Illustrator tak ada. Dan di antara Photoshop dan Illustrator.
Okay, so Illustrator juga sesuai untuk membuat printing yang besar seperti billboard. Apabila dia tarik berapa besar pun. Okay, resolutionnya tetap sama. Okay, apabila buka Illustrator, kali pertama pergi ke File, New, Create New Document. Ataupun boleh pilih Preset. Preset sini ada jenis setting yang siap sedia buat. More Preset. Saya pergi ke More Preset. Boleh pilih Print dan pilih A4. Pilih A4 dan jenis. Ataupun boleh customize sendiri. Okay, File New. Create New Document. Okay. Okay. Untuk name, Untitled 2, ataupun Untitled 1, preset details. Ini tak penting. Ini adalah file name. Kamu boleh namekan sekarang ataupun boleh name apabila save. Apabila save. Untitled 2. Boleh tukar sini. Okay. So, kalau saya letak name, awal-awal saya dah tukar jadi apa? Create. Apabila save, dia akan save sebagai file name. Sini juga, masih boleh tukar lagi. So, setting pertama, file name. Kedua, width, height dan width. So, kamu tahulah height dan width berapa. Kiraannya, pilih mm. Pilih mm. Sebab point, kita susah nak faham apa ni point. Berapa besar point 595, kita pun tak tahu. So, pilih kiraan yang kita faham, mm ataupun inch ataupun cm. Orientation, portrait dan landscape. Portrait ataupun landscape. Dan seterusnya, artboard. Okay, artboard. Artboard juga boleh dipanggil sebagai page. Kalau artboard saya 4 artboard, dia akan ada 4 muka surat. 1, 2, 3, 4. Apabila print, dia akan ikut sequence page 1, page 2, page 3, page 4. Okay. Kalau satu artboard, apabila print, dia akan satu page lah. Satu page. Okay, seterusnya bleed. Okay, bleed ni adalah untuk apabila printing. Contohnya, size ini A4. Bleed dia akan tambah lagi 3 mm. Dia akan tambah lagi 3 mm. Ini size A4 dari sini. Yang luar tu tambahan 3 mm di sini. Sini ada tambahan lagi 3 mm. Dari sini sampai sini. Tempat ni dipanggil bleed. Zone sini dipanggil bleed. Kamu hanya perlukan bleed apabila design kamu ada background color.
Okay, ada background color. Kalau background putih, tak perlu bleed. Okay, tak perlu bleed. Contohnya, background saya hitam. Okay, background saya hitam. Saya letak satu rectangle hitam, tutupkan semua A4. Ini background color. Tapi apabila printing, dia akan potong. Dia akan potong. Dia akan potong garisan sini. Sebab printing dia dalam kertas yang besar. So apabila dia potong kecil-kecil A4, dia mungkin akan lari sikit. Kalau dia lari hanya setengah dia boleh nampak garis putih di setiap design. Garis putih, sikit ada. Oleh itu, kalau ada background kamu mesti lebih besar daripada A4. Sama, lebih besar daripada A4. Supaya apabila dia potong di antara dalam sini, walaupun dia lari 2-3 mm, dia masih ada lagi background color. Ya, dia lari. Boleh faham tak? Ya, apabila dia potong. So, design kamu, jika kamu ada background color, mesti lebih besar daripada A4. Biasanya ikut supplier, supplier ataupun printer. Biasanya 3 mm kira maksimum, yang dah cukup. Biasanya lari pun lari 1-2 mm. Jika ada background color. Supaya mengelakkan garisan putih. So, bleed kamu boleh letak tanpa bleed ataupun ada bleed lah. Okay, next, color mode. Okay, dalam advanced option, buka advanced option, ada color mode. Okay, color mode RGB ataupun CMYK. Banyak orang buat silap dalam color mode. Okay, bila akan gunakan RGB dan bila akan gunakan CMYK. Tentang color mode. CMYK biasanya digunakan untuk printing. Ya, printing. Pun hard copy. Dan apabila dah hard copy, sebab CMYK adalah ink ya, ataupun cartridge. C untuk cyan, M magenta, Y yellow, K untuk black. Ya, K untuk black. Sebab B dah dipakai oleh biru, ya, blue. So K black terpaksa pakai K, ya. Terpaksa gunakan K. Kiraannya macam ni, ya. Inknya ada 0 sampai 100%. Kalau RGB dia lain. RGB 0 hingga 255, 255. Sebab ini adalah kiraan untuk lampu. RGB adalah light ataupun LED light. Sebab dia adalah untuk digital ataupun screen. Biasa digunakan untuk TV, mobile phone, ataupun animation adalah digital, video adalah digital, dan website adalah digital. So, sebelum saya mulakan saya punya dokumen, saya mesti faham dokumen ni adalah untuk membuat website ataupun membuat animation ataupun membuat printing.
So kalau kamu nak buat website, kamu perlu start dengan color mode RGB. Ya, RGB. Kalau kamu nak start dengan printing, kamu pilih CMYK. Okay. So kalau saya CMYK, Cyan 0, M 0, Y 0, K 0. Ink semua dah habis. Apabila print keluar dalam sekeping kertas, dia akan nampak putih. Tak ada warna. Okay, putih. White. Sebab semua ink habis. Kalau saya tambah semua maksimum 100%. Apabila print keluar dalam kertas, dia akan nampak hitam. Sebab kuning campur dengan black, dia akan keluar black. Dia akan campur dengan magenta pun sama juga keluar black. Manakala siap RGB tak sama. RGB adalah lampu. Okay. Sebabkan dia lampu, apabila TV kamu, lampu merah rosak, lampu hijau rosak, lampu biru rosak, apabila buka TV akan nampak lampu apa? Black. Sebab tak ada lampu. Ya, hitam saja. Kalau kamu maksimumkan semua lampu 255 semua, dia akan nampak white. Ya. Dia terbalik dengan CMYK. Ya. Ini CMYK. Maksudnya, dia lagi rendah, warnanya akan lagi cerah. Tapi lampu ni, kalau lagi tinggi, dia akan nampak lagi cerah. Berbanding dengan ni, dia terbalik. Oleh itu, apabila kamu buat dalam Illustrator, sini CMYK, color mode. Kalau kamu nak ke warna cerah, patutnya light color, patutnya ke kiri, semakin rendah. Kalau kamu nak warna yang gelap, semua ke kanan. Okay, dia akan keluar warna gelap. RGB tak sama. RGB dia sini warna gelap. Ini warna yang cerah. Terbalik. Okay, dia terbalik. Itu color mode. Okay, next raster effect. Raster effect. 300 ppi kira high, 72 kira low ataupun untuk screen. Ini PPI. PPI. Maksud PPI ataupun DPI. Ini di antara British dan American English. PPI maksudnya point per inch. Okay. Maksudnya dot per inch. Ini panggil satu dot. Ya, mungkin ada negara lain ini panggil satu point. Ya, satu point, pointer, satu point. Ya, ada yang panggil point, ada yang panggil dot. Oleh itu ada PPI dan DPI. Point per inch maksudnya itu kotak per inch. So height-nya 1 inci. Width pun sama 1 inci. Kalau dia adalah 72 ppi, maksudnya dia dalam 1 inci, dalam 1 square inch, dia boleh ada 72 dot ataupun 72 point sahaja. Tak ada lebih, tak ada 73. Dia akan 72 maksimum di dalam 1 square inch. Bayangkan sini ada 72 supaya saya tak perlu klik 72 kali ya. 300 ppi maksudnya dia terpaksa squeeze semua point, jaraknya lagi dekat untuk muat 300 titik di dalam 1 square inch. Okay, 300 kalau lagi tinggi dia lagi rapat. Dia punya point lagi rapat. Oleh itu, PPI yang lagi tinggi
quality untuk warnanya nampak lagi cantik. Okey. Lagi sharp lah. Macam surat khabar, biasanya surat khabar PPI dia rendah. Mungkin 72, mungkin 150 PPI. Quality printing yang tak baik, kamu boleh nampak ada ruang putih-putih lagi. PPI yang lagi tinggi, ink pun cepat habis. Sebab dia banyak ink dan dia rapat. PPI yang rendah, ink dia ambil lagi kurang. Okay, contohnya surat khabar, selalu mereka akan print PPI yang rendah untuk jimat ink. Okay, boleh faham. 300 kira high quality printing sebab jaraknya dah amat dekat lah. Walaupun 600, 900 pun lebih sama. Dia akan overlap aja, tak nampak perbezaannya. Okay. Dan 72, di sana setting dia ada tulis screen. Kerana 72 adalah satu standard untuk website. Okay, standard. Kalau saya nak buat apa-apa dalam website, saya boleh set 72. Ataupun saya nak insert gambar ke dalam website. Gambar tu mesti 72 resolution. Oleh itu, semua gambar yang kita download dalam website, resolutionnya rendah. Sebabnya 72 adalah satu standard untuk dalam website. Okay. Semua logo yang kamu download dari website ataupun gambar dari website semua adalah 72 sebab itu adalah satu standard. Sampai sini ada soalan. Okay. Untuk latihan kita letak aja 300 ya. Preview mode biar saja default. Itu saja untuk settingnya. Yang lain tak ada lah. Habis setting. Dan create. Cuma nampak screen sharing kan? Ada orang yang tak nampak screen sharing. Yes, can see.
Saya akan terangkan interface. Atas sini panggil menu. Kiri toolbar. Toolbar. Kanan sini semua panggil panel. Dan di bawah menu, sini panggil property bar. Dalam Photoshop panggil option bar. Okay, dalam sini panggil property bar. Dan property bar di sini ada lagi satu property panel. Okay, dan property panel ni adalah sama dengan property bar. Okay, sama dia. Okay, semua sama dia. Dan di bawah sini, status bar. Ini dipanggil status bar sebab sekarang saya zoom. Ini adalah zoom status. Dan ini adalah artboard status. Saya berada di muka surat berapa sekarang? Okay, 1. Zoom status dan artboard status. Dan ruang sini semua dipanggil dan dalam sini adalah artboard. So apabila kamu lukis, kamu boleh lukis di luar sini. Tak ada masalah. Boleh. Kamu boleh lukis sini. Tak semestinya lukis sini. Ya, luar pun boleh. Bezanya hanya apabila print, dia akan print di dalam saja. Yang luar dia tak akan print. Oleh itu semua lukisan sampah-sampah boleh letak di luar. Okay, boleh letak luar. Contoh mockup semua boleh letak luar. Kalau nak print baru tarik masuk dalam untuk printing. Okay, luar pun boleh lukis. Saja untuk interface. Interface dan workspace. Okay, workspace. Ini saya punya workspace. Semua panel boleh tarik keluar. Dan setiap panel boleh minimize, maximize ataupun close. Pangkah untuk close. Kalau saya tertutup library, saya nak cari balik library panel, tak ada dalam sini. Semua panel ada di dalam window menu. Cari balik window menu, library. Cari balik library. Ini, okay, library. Okay, minimize, maximize, close. Kalau nak buka balik, cari di dalam menu. Window menu. Sini adalah panel. Sini semua adalah panel. Ada dalam sini. Dan panel ini boleh letak in di kiri, boleh letak di atas, boleh merge dengan panel lain. Dan kalau kamu tak suka, kamu boleh pergi window, workspace, tukar layout yang lain. Tracing, tukar workspace. Okay. Untuk latihan, kita akan buka Essential Classic. Okay, Essential Classic. Kalau panel kamu macam bersepah, kamu boleh window, workspace dan reset. Reset balik. Reset balik ke original. Okay, reset workspace.
Sebab Essential Classic dia akan buka semua tools, ya, semua advanced option. Kalau Essential saja, dia bukan yang lengkap. Tengok toolbar yang lebih pendek. Ya, toolbar yang lebih pendek sebab dia tak buka habis. So kamu buka Essential Classic, dia akan semua full, akan buka semua. Okay, tools pertama. Mula dengan rectangle tool. Okay, rectangle tool ada di sini. Dan setiap tools dalam Illustrator, kalau ada nampak arrow yang kecil di bawah tu, maksudnya dia ada hidden tool. Yang itu dipanggil hidden tool. Untuk buka hidden tool, satu, kamu boleh left click, agak setengah saat dia akan keluar lagi banyak tools. Ataupun right click pun boleh. Ya, right click dia akan keluarkan lagi banyak tools. Okay. Rectangle tool, 3 tempat kamu boleh tukar warna. 4 lah termasuk sini. Show option ya, untuk tukar color. 1, kamu boleh tukar color dalam di bawah toolbar, double click dan kamu boleh tukar color dalam sini, ataupun dalam property bar, ataupun dalam property panel boleh tukar color juga, ataupun dalam color panel. Okay, dalam color panel boleh tukar color. So color ada 2 jenis, satu untuk fill, satu untuk stroke. Kalau fill saya kuning, stroke saya mungkin merah. Kamu add sendiri ya. Okay, merah stroke. Apabila lukis, dia akan kuning punya view. Ataupun saya tukar view ya. View biru, stroke merah. Apabila saya lukis, dia akan lukis. Tarik. Tarik dia. Okay, rounded rectangle tu sama. Rounded rectangle tu, apa lukis dia round corner. Dan round corner ini dia ada satu option. Di sini bulat dia biru. Tak nampak. Warna kuning. Nampak sini biru. Boleh tarik nak berapa round. Okay, atas boleh tengok optionnya. Tarik value yang sini. Yang bukan round corner juga ada option ya. Boleh tarik juga. Convert jadi round corner. Okay, next. Ellipse tu. Ellipse tu maksudnya oval shape. Dia tak panggil round shape. Dia panggil ellipse tu. Kalau kamu nak lukis round, mesti tekan shift. Hold shift key, tarik. Perfect circle. Sama dengan square. Ya, ini panggil rectangle. Ini bukan panggil square. Kalau nak lukis square, hold shift key, tarik. Lalu ujian Photoshop ke Illustrator ke, dia ada soalan ni. Macam mana nak lukis circle. Perfect circle soalannya. How to draw perfect circle. Hold shift key. Hold shift key.